Hai, Assalamualaikum semua. Bertemu lagi kita dalam kelas sains tahun 3 bersama Teacher Nina. Hari ini kita akan belajar mengenai kemahiran manipulatif. Adakah anda semua telah bersedia? Jom kita mula. Baiklah, ada sebanyak 5 kemahiran manipulatif yang kita perlu belajar. Yang pertama adalah menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. Kita ada banyak peralatan sains, contohnya bika, tabung uji dan juga bahan seperti air pipe, kita ada juga garam, tanah ataupun minyak di dalam bilik sains. Jadi kita perlu tahu cara penggunaan dan pengendaliannya dengan betul. Yang kedua adalah mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Apa itu spesimen? Spesimen adalah bahan yang berasal daripada benda hidup yang kita bawa ke dalam bilik sains. Contohnya ialah seperti daun ataupun bunga ataupun serangga yang masih hidup. Itu adalah contoh-contoh spesimen dan kita perlu tahu cara mengendalikannya dengan betul dan juga cermat. Baiklah, seterusnya kita perlu juga tahu melakar spesimen dan peralatan sains dengan betul. Ini kita akan buat sebentar lagi ya. Yang keempat, membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Sama sahaja seperti yang kita lazim lakukan di rumah. Selepas kita gunakan satu peralatan kaca, contohnya pinggan dan juga gelas selepas makan, kita perlu bersihkannya. Sama sahaja di bilik sains. Dan yang terakhir ialah menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Baiklah, ini adalah 5 kemahiran manipulatif yang kita semua perlu amalkan. Baiklah, ini adalah petikan daripada buku teks sains tahun 3. Ya, kamu boleh baca komik ini dan ini adalah untuk menggambarkan penggunaan dan pengendalian peralatan, bahan sains dan spesimen. Baiklah, ini adalah gambar bika sebenar. Lihat bika ini mengandungi cecair atau larutan berwarna biru di dalamnya. Sebenarnya ada cara atau teknik untuk melakar bagi memberikan gambaran peralatan dan juga bahan sains ini. Bagaimana caranya? Mari kita saksikan. Baiklah, cara melakarnya ialah sediakan buku tulis dan juga pensel dan pembaris. Ayuh kita mula. Baiklah, kita tulis dahulu tajuk bagi aktiviti kita hari ini, iaitu lakaran bikar. Okey, sudah? Baik, dengan menggunakan pensel dan pembaris, lukiskan satu garisan ke bawah, garisan menegak ke bawah di bahagian tepi kertas ataupun buku kamu. Jangan mulakan di tengah ya, kerana kita akan menulis atau melabel di sebelah kanan. Okey, kemudian lukiskan satu garisan di bawahnya, garisan yang memanjang. Pastikan garisan ini pendek sedikit daripada garisan yang pertama tadi. Kemudian tambah satu lagi garisan di sebelah kanannya, iaitu di agak-agak tengah sedikit daripada helaian buku tulis kamu. Okey, pastikan ada jarak yang kosong antara ketiga-tiga garisan ini. Kenapa? Ini sebabnya. Sekarang buat garisan melengkung di bahagian atas seperti ini. Dan juga di bahagian bawah. Hampir siap lakaran kita. Seterusnya, kita akan melakarkan larutan yang berada di dalam bikar ini. Bagaimana ya? Lukiskan satu garisan memanjang dan seperti juga tadi, pastikan ada sedikit jarak di antara garisan tersebut dengan kedua-dua garisan menegak di sebelah kiri dan kanannya. Kenapa? Ini sebabnya. Kita perlu lukiskan garisan yang melengkung sedikit.
Garisan ini menggambarkan aras meniskus. Apa itu aras meniskus? Nanti kita akan belajar ya. Baiklah, seterusnya untuk menggambarkan bahawa di dalam bikar ini adalah berbentuk cecair atau larutan, kita perlu lukiskan atau lakarkan garisan putus-putus seperti ini. Dan ini. Lihat betul-betul ya. Garisan ini perlulah berselang-seli. Okey. Mudah sahaja kan? Baik. Adakah lukisan ini telah lengkap? Sedikit lagi yang perlu kita tambah, iaitu label. Lihat ini. Kita labelkan cecair di dalam bikar sebagai larutan. Pastikan garisan label itu masuk ke dalam bikar dan kononnya menunjukkan bahagian dalam bikar tersebut, di mana larutan itu berada. Dan seterusnya, kita labelkan bikar itu sendiri. Garisan untuk label bikar ini pastikan kena betul-betul pada dinding bikar. Dan yang paling penting ialah pastikan kedua-dua perkataan ini ditulis dalam satu baris supaya lakaran kita ini kemas. Okey, pastikan ia satu baris. Baiklah, kita teruskan dengan cuba melakar tabung uji pula. Lihat pada gambar tabung uji sebenar ini, ia mempunyai cecair berwarna hijau di dalamnya. Dan lihat di bahagian atas. Apa tu? Itu adalah gabus penutup. Jadi, bagaimana untuk melukisnya? Okey, mari kita cuba. Seperti juga tadi, tuliskan di buku tulis atau buku journal sains kamu, lakaran tabung uji. Sekarang, lukiskan satu garisan menegak dan garisan pendek sahaja di bawah. Pastikan ada jarak ya antara garisan-garisan ini, dan satu lagi garisan di sebelah kanan. Kali ini kedua-dua garisan menegak itu dekat supaya menggambarkan bahawa ia adalah tirus, tidak seperti bikar yang lebar. Tabung uji adalah tirus. Seterusnya, sama juga seperti melakar bikar tadi, kita lukiskan garisan melengkung di bahagian atas atau mulut tabung uji, dan kita sambungkan dengan bahagian bawah, garisan melengkung. Jadi sekarang jelas kan, nampak bentuk tabung uji. Baiklah, seterusnya kita lukiskan cecair di dalam tabung uji tersebut. Sama sahaja caranya, lukiskan satu garisan memanjang dan pastikan ada jarak untuk kita lakarkan garisan melengkung seperti ini. Ya, ini adalah bentuk meniskus. Seterusnya, apa lagi yang tak cukup? Oh ya, garisan putus-putus yang menunjukkan bahawa di dalam tabung uji tersebut mempunyai larutan ataupun cecair. Apa lagi? Ya, penutup. Macam mana nak lukis penutup? Lukiskan sahaja satu kotak di bahagian mulut tabung uji tersebut. Pastikan ia berada di tengah ya. Dan kemudian buat garisan menyerong seperti ini. Sudah? Bagus. Sekarang mari kita labelkan. Yang pertama adalah penutup. Seterusnya, tabung uji. Dan yang ketiga, larutan. Seperti juga tadi, pastikan ketiga-tiga label ini, perkataan ini ditulis pada satu baris yang kemas. Okey? Selesai? Bagus, hebat. Baiklah, kita teruskan dengan kemahiran manipulatif keempat dan kelima,
iaitu membersihkan dan menyimpan peralatan sains. Jadi selepas kita gunakan peralatan sains yang kebanyakannya diperbuat daripada bahan kaca, kita perlu membersihkannya betul-betul dan mengeringkannya di rak. Kita tidak boleh terus meletakkan peralatan yang sudah dibasuh yang basah itu terus ke dalam kabinet. Jadi kita perlu keringkannya dahulu dan kemudian barulah kita simpan di tempat yang betul. Baca label ya. Baiklah, itu sahaja untuk minggu ini. Jadi tugasan kamu semua yang pertama adalah melakar kombinasi. Kombinasi bikar dan juga tabung uji. Seperti di dalam buku teks muka surat 20. Bagaimana ya cara untuk melakar gambar raja ini? Ingat semula apa yang kita telah belajar tadi. Dan tugasan kedua, kamu juga perlu membuat atau melengkapkan soalan-soalan di muka surat 22 buku teks ke dalam buku jurnal sains atau buku nota sains kamu. Ya? Baiklah, anda semua memang hebat. Kita jumpa lagi di lain masa. Bye. Assalamualaikum.